Malaysia kita sudah berjaya, aman makmur bahagia. Malaysia abadi selamanya, berjaya dan berjaya. Dan pada malam ni, spesialnya kita akan bersama dengan seorang penyanyi lagu-lagu patriotik yang cukup dikenali di Malaysia. Siapa dia? Kalau nak tahu, tunggu sehingga ke akhir rancangan. Dan apa yang pasti, malam ni bersama dengan saya dalam Bual Konti, Syamimi Syahira, kita akan membawa anda bersama-sama menyelusuri ritma lagu keluarga Malaysia. Kembali menyaksikan Bual Konti, bukan sembang biasa. Memang bukan sembang biasa sebab malam ni kita akan menyanyi juga sebenarnya. Dan kita bersama dengan seorang penyanyi lagu patriotik yang cukup legend. Siapa lagi kalau bukan saudara Muhammad Rauzan Roy Alwi, ataupun kita kenal sebagai Abang Roy. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam, apa khabar? Sehat, Alhamdulillah bang. Long time no see. Yes, long time no see. Ex-UKM. Yes. Ex-UKM. Hidup UKM. Go RTM. Go UKM. Dan semestinya ramai kan yang tahu tentang Abang Roy ni merupakan penyanyi lagu patriotik dan pernah juga bertugas sebagai penyanyi di RTM pada satu masa dahulu. Dan antara lagu-lagu popular pastinya adalah lagu perpaduan teras kejayaan, Malaysia ku gemilang, Wawasan 2020 dan juga Jaya Diri. Bang, saya rasa saya nak list lagu-lagu patriotik nyanyian abang ni dah terlalu banyak. Dan pastinya sampai sekarang kita ingat lagi lagu-lagu yang abang nyanyikan ni. Apa sebenarnya yang boleh abang katakan melihat banyaknya lagu-lagu yang telah abang dendangkan dan masih diingati sehingga ke hari ini? Apa perasaan yang boleh abang katakan? Alhamdulillah, sebenarnya lagu-lagu patriotik ni kerajaan memain peranan yang penting. Sebab dia menggalakkan lagu-lagu ini terus berkumandang di udara. Jadi kita sebagai penyanyi sepatutnya kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan ni, lagu-lagu patriotik ni, sebab itu tugas kita sebagai penyanyi, kan. Lagi satu orang sebagai selebriti, orang kenal kita, jadi menjadi perhatian orang semua, orang ramai untuk untuk menyukai lagu-lagu patriotik. Betul bang, bila kita lihat di kaca TV kan, di saluran-saluran berita RTM khususnya di radio, penggunaan lagu-lagu patriotik ni sebenarnya sedikit sebanyak membantu golongan muda macam saya ketika itu untuk kita ingat sampai sekarang bang. Dan bila saya jumpa abang secara live di depan mata di UKM satu masa dulu, kita rasa teruja sebab dapat saksikan penyanyi lagu patriotik di depan mata saya bang ketika itu bang. Memang amazing. Alhamdulillah. Baik bang, kalau kita dengar kan perbezaan antara lagu-lagu patriotik zaman dahulu dan juga zaman sekarang, menurut abang bagaimana peredaran ataupun revolusi cara nyanyian dan juga muziknya dari segi penyampaian lagu-lagu patriotik? Okey. Perbezaan zaman dulu dalam dulu yang rancak ni semua dalam zaman 50-an sebelum kemerdekaan pun ada. Selepas kemerdekaan pun ada 60-an sehinggalah tahun 90-an. Jadi keadaan lagu-lagu patriotik itu masa tu dikompos ataupun dicipta mengikut keadaan masa itu. Okay? Kalau dulu sebut dengan perang, ini semua pasal memerangi komunis, lepas tu sibuk untuk perpaduan masyarakat, untuk pembangunan negara, baru kita merdeka. Jadi lagu-lagu berkenaan macam itu, macam prajurit tanah air timbul, macam lagu sejahtera, lagu bahtera merdeka timbul, lagu apa lagi, besi baju hijau timbul, maksud tu perang kan. Lepas tu Malaysia baru timbul. Jadi benda tu idea tu adalah dalam keadaan ketika itu, dan muzik yang dimainkan pun, yang dia buat genre muzik yang untuk lagu-lagu tu sebut pun adalah muzik keadaan ketika itu, macam lagu twist, lagu agogo, and then lagu Melayu asli still ada, dan lagu march ni memang sinonim dengan lagu patriotik sebab dia lagu dia jiwa dia tegas, naluri dia tegas.
rentak dia pun tegas. Jadi bila tegas, lepas tu jadi sesuai untuk patriotisme. Jadi lagu-lagu patriotik ini bukan saja untuk pergi untuk lagu march, untuk pergi berperang, tetapi kita ada juga yang memupuk semangat persaudaraan, perpaduan, keindahan alam, untuk pembangunan negara pun ada kita buat macam itu. Walaupun lagu patriotik kan selalu orang gambarkan lagu patriotik kena bersemangat kan, kena lagu-lagu yang marching semua dan sebagainya, tapi sebenarnya boleh juga dialunkan dalam muzik asli, dalam bentuk lagu-lagu yang catchy kan. Dia apa tu, tujuan utama untuk patriotik itu memupuk orang meminati lagu tersebut. Jadi dalam masa sama dalam 90-an gitu, ini start dalam 90-an, kerajaan dah tengok para remaja ni dia punya semangat patriotisme dia dah hilang, bukan hilang lah, luntur, kurang bersemangat. Pasal masyarakat kita masyarakat majmuk. Bila masyarakat majmuk, lepas tu bahasa kita pula, bahasa kebangsaan, sorry to say lah, ada yang rakyat negara kita tak tahu cakap Melayu pun. Cakap Melayu seolah-olah dia orang yang asing kat dalam negara kita ini. Walaupun daripada kecil duduk dalam negara kita, tapi dah sampai besar pun cakap pun tak fasih bahasa kebangsaan tu. Lagu-lagu patriotik ketika itu dalam 90-an hingga ke sekini, disebabkan remaja ni kurang memberi perhatian kepada lagu patriotik. Dia kata lagu-lagu march tu adalah lagu-lagu lama zaman Tornado kata dia. Jadi kerajaan buatkan serapkan lagu-lagu moden, tetapi macam lagu rap, lagu rock, lagu pop, R&B ke apa ke, untuk sesuai dengan remaja ketika ini, dia diinjekkan, serapkan lirik patriotik. Bercakap mengenai lagu-lagu patriotik ni, siapa antara insan-insan yang selalu abang bekerjasama dalam menyanyikan, menghasilkan lagu-lagu patriotik ni, bang? Okey, abang selalunya diarahkan oleh menteri untuk lagu-lagu patriotik ini, selalunya lah untuk lagu-lagu tema kemerdekaan setiap tahun. Jadi banyak tahun jugalah abang nyanyi lagu tema macam lagu Malaysia Ku Gemilang, macam Satu Malaysia dulu, lepas tu satu perpaduan Teras Kejayaan. Jadi dengan RTM, abang selalu bekerjasama dengan Datuk Mozaini. Datuk Mozaini adalah pengarah muzik RTM. Jadi dengan lagu Datuk Mozaini, abang ada nyanyikan lagu ciptaan beliau, iaitu lagu Rukun Negara, berduet dengan Nur Faizah. Itu lagu tu genre dia adalah R&B. Okay, R&B, lagu jazz. Okay. Lepas tu dengan Datuk Ahmad Nawab, lagu Wawasan 2020. Wawasan tu pun dah lepas. Okay, Wawasan 2020. Juga dengan tu komposer terkenal Malaysia, arwah Pangah Suhaimi. Arwah Pangah Suhaimi. Okay, dengan Pangah Suhaimi, abang menyanyikan lagu Perpaduan Teras Kejayaan. Abang ada tak tips yang boleh dikongsikan kepada penyanyi-penyanyi baru yang mungkin baru nak menceburkan diri dalam bidang nyanyian lagu-lagu berbentuk patriotik ni? Apa antara tips yang perlu mereka praktikkan sebenarnya? Tips boleh sekali. Kalau tu asas nyanyian tu kena betul lah. Kan apa tu, kalau nak tu lebih kepada character of singing, perwatakan nyanyian. Perwatakan nyanyian ni dia walaupun Melayu asli, tetapi kita kena stresskan lebih dia punya penghayatan nyanyian atau character of singing tu. Macam kalau lagu Sejahtera Malaysia, lagu Bahtera Merdeka lah, lagu Melayu asli kan, kalau selalu kan nyanyi lembut-lembut, Bonda Senyurian kan. Jadi kalau mungkin kita tegaskan sikit, Bonda Senyurian menerima Bahtera Merdeka. Kan lain, dia beza. Dia baik itu dia tak ada lembut. Merdeka kita straight kan. Vibratonya tu. Vibrato, lepas tu tonasi suara tu. The color of voice tu yang kita kena besarkan sikit. Putra putri sayang, dia lenggok-lenggok asli, tetapi dia macam dengar tegas. Itulah itu cara-cara yang macam nyanyian lelaki lah. Sebab tu penyanyi yang suka menyanyi lagu-lagu seriosa, dia sesuai untuk nyanyi lagu-lagu
patriotik, nyanyi lagu gemuruh tu kan. Banyak lagu Fazil Tahir kira salah seorang penyanyi patriotik negara juga, sebab dia melahirkan lagu-lagu. Abang hanya menyanyikan saja, tapi dengan karakter tertentu dengan untuk patriotik. Tetapi Faizal Tahir dia intuit, dia compose, dia nyanyi dengan cara dia, dan orang terpikat, orang ikut. Sampai sekarang pun lagu gemuruh orang masih lagi nyanyi, orang bila lagu tu dekat dengan hati orang ramai. Tapi bila kita lihat kan tentang perkembangan lagu-lagu patriotik ni, sebenarnya kita kebanyakannya hanya mendengar pada hari-hari sambutan kemerdekaan dan sebagainya, dan juga mungkin di majlis-majlis rasmi kerajaan. Menurut abang sendiri, perlu tak dihasilkan lebih banyak lagu-lagu berbentuk kenegaraan ataupun patriotik ni, macam yang dikatakan tadi Faizal Tahir misalnya, banyak mencipta dan melahirkan lagu-lagu patriotik. Menurut abang bagaimana? Jadi untuk injekkan kita punya semangat tu, paling senang sekali antaranya adalah salah satunya adalah dengan lagu-lagu patriotik. So lagu-lagu patriotik ni sentiasa mesti ada pembaharuan. Jadi sekiranya tak ada pembaharuan, orang akan kata lama je lagu lama, kita nakkan juga lagu-lagu baru kan, kita ada yang bila dia akan cakap macam itu, maksudnya dia dah beri perhatian kepada lagu-lagu patriotik, kan, dia bagi perhatian. Sekarang pun dah ada beri perhatian. Jadi benda tu janganlah diasingkan daripada diri orang hanya season yang musim tertentu. Biarlah lagu patriotik Melayu tu, lagu-lagu tu dalam bahasa Melayu dinyanyikan oleh semua kaum. Macam abang kata tadi, ada kaum kita yang tak berapa pandai cakap Melayu, tetapi biarlah tu dipupukkan oleh semua dalam hati semua kaum. Pasal itulah bahasa kebangsaan kita. Kita nyanyi, itulah negara, itulah lagu-lagu patriotik negara kita. Hormat pada negara itu yang penting. Jadi nak hormat pada negara, kita kena serapkan hari-hari lagu-lagu patriotik ni dalam jiwa rakyat. Itu pendapat abang lah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Abang Roy kerana sudi berkongsi dengan kita pada malam ni, bang. Antara banyak-banyak lagu yang abang nyanyikan, apa antara lagu favourite yang abang kalau nyanyi tu memang naik syih abang? Abang suka lagu Malaysia Aku Gemilang. Malaysia Aku Gemilang dengan Ilham Pujangga. Ni dua lagu ni, ya. Khas untuk penonton kat rumah ni, dengan lama tak dengar abang menyanyi lagu Malaysia Aku Gemilang. Payung sikit bang. Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebanggaan, Malaysia cemerlang terbilang, Malaysia ku gagah gemilang. Itu dah ni. Saya sikit. Saya dengar terus bersemangat. Saya tak boleh. Saya kalau dah dengar lagu Merdeka ni keluar bendera bang. Gua bendera tak ada lah kat sini. Terus keluar bendera. Terima kasih kita ucapkan kepada Abang Roy, dan semoga apa yang dilakukan ini akan dibalas dengan penuh kebaikan dan juga keberkatan daripada Yang Maha Esa, dan kita doakan semoga Abang Roy terus sukses dan berjaya. Thank you bang. Alhamdulillah, insyaAllah. Ya, semoga terima kasih banyak kerana berjumpa abang. Menginspirasikan seluruh anak muda di Malaysia, dan teruskan berkarya, teruskan menyanyi bang. Kita sentiasa menyokong apa yang abang lakukan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi bang. Waalaikumsalam. Kita kembali selepas ini dalam Bual Konti, bukan sembang biasa. Jangan ke mana-mana. Marilah kita semua atas nama negara bangsa, dengan tekad mulia maju berwawasan, mencipta keagungan. Berpadulah kita semua di dalam satu suara, dengan dengkupan merdeka menjulang budaya bangsa untuk Malaysia tercinta. Malaysiaku gemilang, merdekanya terbilang, berdaulat dan makmur berjaya kami syukur. Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebanggaan, Malaysia cemerlang terbilang,
Malaysia ku gagah gemilang. Malaysia ku gemilang, merdekanya terbilang, berdaulatan makmur berjaya kami syukur. Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebanggaan, Malaysia cemerlang terbilang, Malaysia ku gagah gemilang, Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebanggaan, Malaysia cemerlang terbilang, Malaysia ku gagah gemilang, Malaysia ku gagah gemilang. Baik, kembali menyaksikan Bual Konti bukan sembang biasa. Kalau tadi kita dah bersama dengan penyanyi legend lagu patriotik iaitu Abang Roy. Kali ini kita akan bersama dengan seorang pemuzik serba boleh. Boleh menulis lagu, boleh bermain muzik, boleh menyanyi pula. Dan pastinya kalau anda perasan, beliau ni telah pun banyak menghasilkan banyak karya-karya untuk penerbitan di rancangan TV JAKIM dan banyak lagi. Dan dalam masa sama, beliau juga terlibat dengan penghasilan muzik skor untuk filem-filem blockbuster seperti Adnan Sempit, Senario Asam Garam, Semerah Cinta Stiletto dan juga banyak lagi. Dan yang terbaru terlibat dengan pembikinan skor lagu bagi Kampung Pisang Musical Raya. Ni semua ni lagu-lagu favourite dalam filem kegemaran saya ni. Dan untuk itu jom kita berikan, nak beri tepukan tak boleh, tapi kita say hi to Raja Muhai Faizal, Raja Muzaffar ataupun Trabai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Apa khabar juga bang? Alhamdulillah, setakat ni dah 2 dos lengkap. Alhamdulillah, samalah kita fully vaccinated. Dah boleh dine in. Yeah. InsyaAllah. Baik bang, nama Trabai ni bang, apa simbolik Yeah. ataupun makna di sebalik Trabai ni? Unik sangat ni bang. Okey, Trabai sebenarnya adalah perkataan Iban, iaitu nama perisai orang Sarawak tu. Itulah nama Trabai, itulah Trabai. Okey, berbalik dengan topik kita, ritma keluarga Malaysia. Kita nak tanyakan, apa definisi lagu patriotik menurut Abang Trabai sendiri? Adakah hanya terhad pada sambutan-sambutan hari kebangsaan ataupun peristiwa-peristiwa penting, ataupun sebenarnya perlu diwujudkan lagu patriotik ini untuk menanam rasa cinta akan negara ni abang? Jadi pada dasarnya kita tengok lagu patriotik ni asalnya adalah lagu untuk membangkitkan semangat perjuangan ya. Jadi waktu itu sebelum waktu merdeka, kita tengok lagu-lagu patriotik tu untuk membakar semangat untuk memperjuangkan untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi bila kita dah merdeka, jadi perjuangan tu dah, boleh dikatakan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan tu dah tercapai. Jadi dewasa ini kita tengok lagu-lagu patriotik ni juga digunakan sebagai lagu-lagu kempen. Jadi terpulang kepada pihak yang mengelolakan muzik ataupun lagu patriotik tersebut untuk mengajak pendengarnya, ataupun sebenarnya dia ada dua perkara adalah untuk mendatangkan kesedaran kepada pendengar tentang matlamat pengelola yang menjanakan muzik tu, dan yang keduanya adalah untuk mengajak supaya bersama-sama untuk nak kata perjuangan tu mungkin sekarang ni dah tak berapa dah tak berapa relevan lah, sebab kita ni lebih kepada mempromosi dah sekarang ni. Bagi abang sendiri kan, apakah suntikan idea yang diperolehi untuk penciptaan lagu-lagu ni? Kalau abang sendiri menghasilkan banyak skor untuk drama-drama ataupun filem, jadi bagi penghasilan lagu-lagu patriotik ni, menurut abang bagaimana formulanya untuk lebih dekat dengan jiwa pendengar? Elemen utama untuk menarik perhatian pendengar ni adalah seni katanya.
Jadi seni kata tu pula bukan sahaja kita perlu menggunakan perkataan-perkataan untuk membakar semangat, tetapi ia juga perlu digarapkan, dicipta, disusun supaya kata-kata itu dekat pada hati pendengar. Sebab kalau kita buat satu seni kata yang puitis sekalipun, jika ia tidak dekat dengan hati pendengar, maka tidak ada penghayatan. Tadi dewasa ni lebih-lebih lagi di zaman media sosial, dan ramai juga pembikin konten-konten kendiri, iaitu DIY, digital content tu dah ramai sebab dengan adanya YouTube dan sebagainya. Jadi kita dah terdedah dengan terlalu banyak konten-konten yang mengajak ke arah mungkin promosi ini, promosi itu, perjuangan ini, perjuangan itu. Jadi penghayatannya tidak sama macam dahulu waktu kita di sekolah, lebih-lebih lagi sekolah rendah. Kita diajar untuk menyanyi lagu-lagu seperti Barisan Kita, dan macam lagu-lagu seperti Malaysia Berjaya, dan seangkatan dengannya lah. Jadi menurut abang sendiri kan, patut ke kita suntikkan elemen muzik kenegaraan ni lebih banyak lagi dalam skor filem, rancangan TV dan lain-lain? Kalau cakap tentang music score, ia semuanya berkaitan dengan kesesuaian. Sebab music score adalah muzik yang dicipta untuk membantu di dalam penceritaan. Jika kalau penceritaan itu tidak ada elemen-elemen patriotik, maka tak sesuai lah kita buat muzik patriotik. Tetapi kalau macam umpamanya, kalau lagu patriotik itu sendiri untuk diputarkan di radio, dan untuk kita buatkan video-video untuk dimasukkan dalam media sosial, dan juga televisyen dan media massa elektronik, jadi saya rasa sesuai lah. Jadi kalau menurut abang sendiri kan, bagaimana kita nak menghasilkan lebih banyak karya yang fresh ataupun segar dalam usaha kita nak lebih dekatkan dengan generasi muda? Memang ramai yang sekarang ni mungkin tak dengar lagu-lagu berbentuk patriotik, mungkin yang dengar anak-anak pada tahun 90-an dan sebagainya, tapi yang ketika ini banyak terdedah dengan lagu-lagu yang bergenre lebih muda. Jadi apakah formula yang terbaik untuk kita hasilkan lagu-lagu lebih segar bagi dekat dengan pendengar muda ni bang? Cita rasa generasi sekarang memang berbeza dengan cita rasa generasi yang sebelum-sebelumnya. Jadi muzik, kalau nak dijadikan lagu-lagu patriotik, muzik yang kita pilih itu sebaiknya disesuaikan dengan cita rasa lah. Tetapi ada juga genre-genre yang mungkin kurang sesuai untuk tontonan awam keseluruhan. Jadi ini adalah satu langkah yang agak rumit untuk kita pilih jalan tengah ataupun genre yang sesuai diterima oleh majoriti pendengar. Sekarang kita lihat banyak lagu-lagu patriotik juga dihasilkan dalam bentuk pop dan juga hip hop. Ada elemen-elemen baratnya yang which is memasukkan lirik-lirik berbentuk dalam bahasa Inggeris. Adakah abang bersetuju dengan tindakan itu ataupun sebenarnya perlu mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam penghasilan lagu-lagu patriotik? Pada saya tidak jadi apa-apa kesalahan untuk gunakan apa-apa bahasa selagi matlamatnya adalah untuk menaikkan semangat cintakan negara Malaysia. Itu tak ada masalah tentang genre, tentang bahasa, itu saya rasa tak ada masalah. Tetapi kalau untuk tujuan yang sebaik-baiknya adalah kita menggunakan bahasa kebangsaan lah, sebab itulah bahasa rasmi di Malaysia, itu sebaik-baiknya lah. Tapi tak jadi kesalahan lah kita nak menggunakan bahasa yang lain. Jadi kalau bagi pandangan abang sendiri kan, sekarang ni kita lihat penciptaan lagu-lagu patriotik ni menggunakan penyanyi-penyanyi yang lebih dikenali ataupun penyanyi-penyanyi pop. Adakah pemilihan penyanyi juga memainkan peranan dalam usaha untuk memasarkan ataupun nak menyebarluaskan lagi pendengaran lagu-lagu berbentuk patriotik ni? Adakah perlu dikekalkan penyanyi yang bersuara lunak seperti dulu ataupun boleh dipelbagaikan lagi abang? Sebagai sokongan hujah saya tadi, saya rasa untuk demi kepelbagaian, lebih baik kita mempelbagaikan penyampai yang menyanyikan lagu-lagu patriotik supaya ia boleh diterima oleh pelbagai
lapisan generasi rakyat Malaysia. Sebab seperti saya kata tadi, lain generasinya, lain seleranya. Jadi ada juga orang yang lama ingin mendengar suara-suara lunak macam nyanyian saudara Roy, dan ada juga yang minat pada artis-artis yang terkini, iaitu generasi baru. Kalau kita lihat dulu abang kan, kalau lagu-lagu patriotik ni dulu macam abang katakan tadi menggunakan muzik-muzik seperti brass band dan sebagainya, wujudkan macam barisan kita tu nampak lebih gagah. Tapi sekarang ni lebih moden dan juga berbentuk catchy sikit. Menurut abang bagaimana revolusi penghasilan lagu-lagu patriotik itu? Adakah satu perkara yang baik atau sebaliknya? Jadi seperti mana muzik secara amnya yang sentiasa menjalani proses evolusi. Jadi mungkin pada pendapat generasi seperti kita ya Mimi, kita rasa muzik pancarabang tu memang kita rasa ada gah dia, ada tenaga dia. Tetapi tidak kurang juga jika kepada generasi yang lebih muda, pada mereka muzik yang genre lebih relevan pada mereka itu yang mendatangkan semangat. Yang pada mereka itulah muzik yang bertenaga dan lebih gah berbanding dengan muzik pancaragam. Jadi ini adalah selera generasi-generasi yang pelbagai. Ini kita katakan meraihkan kepelbagaian bang kan. Ya betul. Ya betul. Betul. Kita nak mengajak dan kita bukannya nak eksklusifkan mana-mana pihak. Kita kalau boleh kita nak masukkan semua sekali kelompok itu dalam lebih-lebih lagi di dalam untuk menaikkan semangat cintakan tanah air, cintakan negara. Dia tidak kiralah dalam bentuk genre apa sekalipun, siapa penyanyinya, tapi natijahnya tu dia punya keasaman, semangat yang nak ditampilkan itu yang lebih penting daripada siapa yang menyanyikan, genre jenis apa yang diperkenalkan. Betul tak abang? Ya, secara amnya ya, betul. Amnya. Baik, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Trabai di atas kesudian bersama dengan kita berkongsi mengenai pengalaman beliau sebagai seorang ahli muzik, pemuzik dan sebagainya. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Abang Trabai dan juga Abang Roy yang sudi bersiaran. Bakat-bakat seperti inilah yang kita katakan bakat-bakat luar biasa yang menjadi katalis kepada mencetuskan semangat patriotik dalam hati setiap jiwa-jiwa rakyat di Malaysia. Untuk itu, terima kasih kepada penonton di rumah. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Bual Konti, bukan sembang biasa. Assalamualaikum. Bye-bye.